Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwan, para penuntun yang dirahmati Allah, dengan limpah kurnia daripada Allah, kita berjumpa kembali dalam rancangan kita setiap Sabtu malam minggu. Kita mengambil masa 1 jam untuk kita talaqi ilmu. Dan ini adalah bahagian kita yang kedua daripada buku yang kita baca ini, iaitu kita sedang membaca buku berkenaan dengan yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Syekh Abdul Malik Al-Qasim menulis buku Arba'una Qa'idah fi halli al-masyakil, iaitu kalau kita terjemah terus secara makna ke dalam bahasa Melayu kita, dia membawa makna 40 kaedah bagaimana kita nak mengubah suatu musibah, kita nak lihat dia menjadi suatu anugerah. Ketika Syekh Abdul Malik Al-Qasim menulis buku ini, dia tidak sebut dia menulis buku ini untuk laki-laki ke untuk perempuan. Tetapi daripada kuliah awal saya katakan bahawa isi daripada penulisan ini saya tuju kepada para wanita, secara khusus kepada para wanita. Walaupun penulis tidak menyebut itu, kerana saya merasakan bahawa ini bekal yang paling penting untuk hidup. Orang lelaki pun masuk dalam buku ini, tetapi kuliah Sabtu malam minggu ini saya jadikan sebagai kuliah muslimat. Kita membaca buku kesemuanya menyentuh tentang emosi wanita. Kita dah berbincang perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Perkara yang pertama, penulis kata istirja'. Bila kita ditimpa musibah, kita ditimpa dengan masalah, jangan lupa sebut kalimah istirja', iaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan disusuli dengan membaca doa yang Nabi sebut dalam riwayat Muslim daripada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang pertama. Yang kedua, penulis kata kepada kita bahawa apabila ditimpa dengan suatu masalah dalam hidup, dia kata jangan kita terburu-buru dalam memberi keputusan atau tindakan. Ambil masa berfikir, merenung, dan ambil langkah secara lunak dan lembut. Kerana itulah pesanan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim. Nabi kata pada Aisyah, alaiki birrifqi. Nabi kata, Aisyah, hendaklah sentiasa kamu bertindak dengan lemah lembut. Ketika kita ada masalah, terganggu fikiran, terganggu emosi, jangan bercakap time tu. Jangan bertindak time itu. Jangan memberi apa-apa komen time tu. Orang nak kata bodoh, bodohlah. Orang nak kata salah, salahlah. Kita bertindak secara lunak. Kita senyum ke, kita apa, bagi keputusannya lewat. Kenapa? Kerana Nabi kata pada Aisyah, Nabi kata, Iyaki wal-unfa wal-fuhsha. Nabi kata, hati-hati bila emosi kita terganggu, apabila fikiran kita terganggu, aliran darah kita tidak normal, Nabi kata ini boleh terganggu, ini boleh terjadi. Al-unfa wal-fuhsha. Tindakan yang kasar, kata-kata yang keji, cepat keluar. Tindakan yang kasar, kata-kata yang keji. Tak percaya, cuba kita test. Bila orang bagi kita marah, apa yang cepat keluar? Maka Nabi kata, iyaki. Nabi pesan pada isteri dia, wahai Aisyah, hati-hati. Al-unfa wal-fuhsha.
tindakan yang kasar dan fuhsya, kata-kata yang keji, cepat keluar. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Nabi kata Aisyah, pilihlah kelembutan. Kerana Nabi kata pada Aisyah, sesungguhnya pada kelembutan itu ada suatu keindahan akhlak dan terpelihara maruah. Nabi kata wala yunza'u min syai'in illa syanah. Nabi kata Aisyah, ingat baik-baik, Nabi kata, tidaklah lemah lembut itu, tidaklah tercabut sikap lemah lembut. Lemah lembut dalam perkataan, dalam tingkah laku, bila dia tercabut, la yunza' min syai', tercabutnya tindakan lemah lembut dalam suatu urusan, illa syanah, melainkan urusan itu akan jadi buruk, membawa masalah kepada kamu. Itu perkara yang kedua dipesan oleh penulis Syekh Abdul Malik Al-Qasim kepada kita. Malam ni kita masuk perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, penulis pesan, saya ulang lagi sekali, penulis dalam buku dia langsung dia tak sebut perkataan lelaki-lelaki ataupun wanita. Dia menyebut secara umum. Saya hanya memfokuskan kepada wanita. Sebagai bekal wanita, 40 bekal hidup wanita. Dia kata apa? Dia kata perkara yang ketiga dipesan kepada wanita ialah sabar. Bila jadi satu urusan dalam hidup kita, kita disuruh sabar. Ini perkataan dia. Dia kata tidaklah telinga anda mendengar kata musibah, melainkan di bahagian lainnya anda akan mendengar kata sabar. Seandainya bukan kerana kesabaran, nescaya permasalahan bertumpuk dan putus asa tak berkunjung sirna. Tetapi Allah dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya, dia telah menundukkan bagi mereka perkara untuk mengatasi musibah dengan kesabaran. Sabar merupakan salah satu tingkatan agama dan salah satu kedudukan salikin. Salikin maksud dia di bawah itu orang-orang yang menempuh jalan menuju Tuhan. Salikin, salik, orang yang berjalan menuju Tuhan. Dia nak bawa hati dia menuju Tuhan. Kita dipanggil salik. Kita ada hidayatus salikin, bimbingan kepada salikin, orang yang nak berjalan menuju Tuhan. Sabar adalah salah satu perbendaharaan syurga dan Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Pada awal ini, penulis tidak menterjemahkan lagi makna sabar. Dia cuma nak menyebut tentang hikmah sabar. Dia kata bila kita dengar musibah, dia automatik. Bila ada musibah, sabar, perkataan sabar ni dengan musibah macam saudara kembar. Bila ada aja masalah, ada aja musibah, kalimah sabar akan datang. Kita rasa saja ada musibah, ada tekanan, ada ujian, perkataan sabar itu akan muncul. Dia adalah satu rahmat Tuhan. Ikhwan, di sini ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Kerana penulis menyebut kalimah ini, saya pelanjutkan sikit. Kalimah sabar, dia kata, penulis kata pada kita, dia merupakan satu tingkatan. Dia satu tingkatan. Kita duduk berjalan naik setingkat demi setingkat nak menuju Tuhan. Maka kita perlukan sabar. Sabar ni ikhwan, dia termasuk salah satu daripada akhlak yang dia melindung diri kita, tingkah laku kita, agar maruah kita tidak jatuh ketika masalah itu wujud. Ramai kita tak perasan bahawa segala tingkah laku kita ketika musibah datang, dia akan menjatuhkan maruah kita. Sama ada kita di pihak diuji ataupun di pihak orang yang menjadi penguji. Dua-dua pihak ni dia tak akan sedar ketika dia berada dalam dilema ujian musibah, maruah dia jatuh kalau dia tak sabar.
Cuba tengok orang yang menjerit ketika ada masalah. Menjerit tepi jalan ke, dalam rumah ke. Apa yang berlaku dengan jeritan sebesar itu? Kalau suami isteri berkelahi dalam satu rumah jiran dengar, apa sebenarnya yang jatuh? Yang jatuh adalah pandangan manusia kepada kita. Ini disebut dengan perkataan muru'ah. Muru'ah kita jatuh. Sabak, dia adalah satu perlindungan yang Allah Ta'ala bagi. Dengan kita ada sabak, muru'ah kita tidak jatuh. Tengok sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Supaya sembahyang kita itu jadi indah, jadi cantik, jadi elok, Allah Ta'ala letak sabar depan. Allah kata, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahagian sabar diletak awal, bahagian salat letak kemudian. Di sini ada satu pelajaran apa dia, ikhwan? Ramai orang yang ditimpa dengan musibah, dia boleh salat. Tetapi tak semua orang boleh sabar. Kalau dia sabar, kalau dia solat, dia tak sabar, muru'ah dia hilang, walaupun dia solat. Kalau dia sabar, dia tidak solat, pahala tidak diberi. Tapi bila dia solat dan dia sabar, Allah beri pahala dan Allah jaga muru'ah dia. Dan muru'ah itulah benda yang paling mulia yang kita miliki. Lain kita tak ada apa dah, ikhwan. Kita ada harta, kita ada nama, belum tentu kita ada muru'ah. Tapi walaupun kita tak ada harta, tak ada nama, tapi kita ada muru'ah, itulah harga diri kita yang paling tinggi. Maka sabar ini dikatakan apa dia, ikhwan? Sabar adalah suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia yang bersifat nikmat ruhi, nikmat dalaman. Nikmat dalaman yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dan setiap nikmat bila Allah Ta'ala bagi, kita wajib syukuri. Kerana bila kita tidak syukuri dengan nikmat, bila kita syukur dengan nikmat itu, Allah kata la azidannakum. Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. Dulu guru kita pernah menyebut Syekh Maulud Al-Hanafi, iaitu ketika berlaku adalah satu peristiwa yang berlaku. Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, dia kata, kenapa kamu tak boleh dapat sabar? Kenapa kamu tak boleh sabar? Kerana kamu tidak pernah mengiktiraf sabar itu nikmat. Kamu rasa sukar nak sabar. Tapi kalau kamu iktiraf sabar itu nikmat, siapa yang akan menolak nikmat? Siapa yang tak seronok nikmat datang? Dan setiap orang bila dia dapat nikmat, dia pasti jaga nikmat. Dia bersyukur kerana dapat nikmat. Dan Allah menyebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur dengan nikmat, Allah tambah nikmat itu. Satu orang nak dapat label sabar seperti yang disebut pada ayat akhir dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah kata, wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Gandakan sabar kamu. Macam mana nak dapat isbiru wasabiru warabitu? Itu peringkat sabar. Tak akan dapat sabar yang pertama, tidak akan menjemput sabar yang kedua kalau sabar yang pertama tu tak wujud. Jadi bila Allah bagi pada kita musibah, kita kena tahu bahawa boleh sabar itu sebesar-besar nikmat. Kenapa dia dikatakan nikmat? Pertama, dilihat kepada pahala yang Tuhan nak bagi sebesar itu. Yang kedua, dilihat daripada sudut protection yang sabar bagi kepada akhlak kita. Sangat besar. Dia melindungi maruah kita daripada jatuh dan dia memberi pahala yang besar di hari akhirat. Dan ini adalah bahagian daripada nikmat. Bila satu orang itu bersyukur dengan nikmat sabar, barulah akan datang tingkatan sabar yang kedua. Kalau dia tidak boleh sabar
dia tidak boleh menjemput sabar tu masuk dalam diri dia, bagaimana dia nak mengangkat kesabaran itu pada martabatnya lebih tinggi? Tak mungkin, kata Syekh. Maka kita kena tahu pada menyatakan bahawa sabar itu adalah suatu nikmat. Tengok dalam ayat. Ini saya sedang mengambil pandangan daripada guru kita, Syekh Maulud Al-Hanafi. Ayat menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Tengok, kebalikan dia. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita kufur, kita tak sabar, apa yang akan terjadi? Quran kata kepada kita, inna azabi la syadid. Kamu akan rasa pedihnya azab. Cuba kita tanya orang-orang yang ditimpa musibah. Musibah mana yang tak memedihkan jiwa? Yang tak memberatkan pundak kita? Semua orang akan rasa musibah berat. Musibah seberat itu ditambah dengan emosi yang tidak sabar, pikiran yang tidak sabar, benar-benar kita rasa azab. Tapi Quran menyatakan wala in kafartum. Azab itu kamu akan rasa bila kamu kufur. Kerana itu, bila kita tidak bersyukur dengan suatu anugerah Tuhan, rahmat Tuhan pada kita yang nama dia sabar, kita akan rasa hidup ni lebih pedih, lebih pedih, lebih pedih. Dia makan dalam, dia masuk dalam, dia masuk dalam, dia masuk dalam. Tapi kalaulah kita sabar, dengan kita meletakkan asas dia apa dia? Boleh sabar itu bermakna nikmat. Allah bagi nikmat pada kita. Kita bekerja, berusaha untuk sabar, artinya kita sedang bekerja untuk mendapatkan nikmat daripada Allah. Kita pertahankan sabar, artinya kita sedang mempertahankan nikmat. Kalau itu kita boleh buat, maka artinya pintu sabar itu terbuka untuk kita, ikhwan. Maka kerana itu, kita kena tahu bahawa, ikhwan, setiap kali kita sabar, Allah akan tambahkan nikmat sabar. Bila bertambah nikmat sabar, bertambah makam sabar, maka pahala sabar juga berbeza. Macam kita lihat para ulama, kita kata sabar itu pada 3. Ada sabar dalam ketaatan, iaitu melaksanakan perintah Allah. Ada sabar dalam menjauhi larangan Allah, pun kita kena sabar. Dan ada sabar di dalam menghadapi musibah. 3 jenis kategori sabar yang pahala dia tak sama. Berbeza pahala dia. Kita sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam mentaati Allah. Daripada sekecil-kecil perintah sampai sebesar-besar perintah kita sabar. Dan satu perintah ke satu perintah, dia berbeza kesabaran itu. Maka pahala kita macam lain. Berbeza pahala dia. Kita sabar meninggalkan larangan Tuhan, lain beza. Dia sabar dalam musibah. Kita tengok dalam sirah kehidupan Nabi, anak didik Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum. Macam ada satu kisah itu, Imam Nawawi cerita dalam Riyadhus Salihin di bawah bab sabar. Nabi lihat ada satu perempuan yang duduk lama di atas kubur. Dia menangis pasal anak dia mati. Tu Nabi sebut dekat dia, Nabi kata isbiri. Nabi kata sabarlah. Dia tanpa menoleh ke belakang, terus dia kata, dia pun tak perasan Nabi, dia ingat siapa ke bagi nasihat. Dia kata bukan anak hang yang mati. Tu sahabat lain mungkin terperasan, dia kata awak cakap lagu tu kat Rasulullah. Dia pun baru tersedar. Akhirnya dia jumpa Nabi, dan Nabi beritahu pada dia sabar itu pada pukulan yang pertama. Kisah ini ada satu pelajaran dalam bab sabar. Apa dia? Sahabat, anak didik Nabi, sama ada sahabat ataupun sahabiah, sahabat laki-laki, perempuan, mereka berjaya sabar di dalam mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi dalam kes ini menunjukkan makam sabar dalam musibah ada yang tak sampai lagi. Musibah kematian anak. Bermakna mana-mana masalah yang kita hadapi, kita belum dapat sabar. Bermakna makam sabar itu tidak naik. Kita hanya akan dapat pahala pada kadar yang kita sabar. Maka kerana itu, ikhwan, kita kena tahu bahawa
Kerana sabar itu termasuk dalam jumlah nikmat. Sabar itu termasuk dalam jumlah nikmat. Nikmat secara kebatinan ini. Nikmat dalaman. Nikmat ruhiyah. Maka kita kena tahu dengan satu kaedah. Kaedah kita belajar, dia menyatakan likulli dhi ni'matin mahsudun. Likulli dhi ni'matin mahsudun. Kita terjemah dengan makna bagi tiap-tiap zi ni'matin, bagi empunya nikmat. Bagi tiap-tiap orang yang memiliki nikmat, maka dia kena tahu satu benda. Bila dia ada nikmat, ini akan ada. Nama dia mahsud. Mahsud bermakna orang yang akan hasad dengan nikmat dia. Kita milik saja nikmat, akan datang orang dengki kianat. Dia akan cari jalan supaya nikmat tu tak ada dengan kita. Maka dalam kes ini, dalam kes sabar ini ikhwan, yang paling benci melihat kita sabar siapa dia? Musuh Bani Adam. Dia tak akan benarkan kita sabar. Kenapa ikhwan? Kerana melihat kepada anugerah Allah kepada orang yang sabar, penulis bawa kepada kita. Dia kata firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata sesungguhnya hanya orang yang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Ada dua benda Allah sebut tentang sabar. Satu apa dia? Penyempurnaan balasan. Yang kedua balasan tanpa had. Allah tak bagi pada orang lain, Allah bagi pada orang yang sabar saja. Maka apa akan terjadi ikhwan? Musuh kepada Bani Adam, dia tak akan benarkan kita sabar. Dia tak akan benarkan ketika sampai hari akhirat kita mendapat kesempurnaan, penyempurnaan balasan di sisi Allah. Allah sempurnakan takaran dan ukuran kita di mahsyar, dan dia tak akan benarkan perkara yang kedua berlaku. Apa dia ikhwan? Dia tak akan benarkan kita mendapat pahala yang tak putih-putih. Kedua-dua ini adalah syafaat Allah untuk kita di hari akhirat. Andai kata kita mati, tak ada siapa mendoakan kita, tak seramai mana pun orang semayang mayat kita, tak ada orang talqin pun mayat kita, tapi kita hidup, kita ada sabar, kita akan dapat dua benda ni. Allah akan sempurnakan hisab kita di hari akhirat, sempurna elok. Dan Allah beri pada kita pahala yang tak putih-putih. Maka apa yang syaitan buat kepada kita ikhwan? Dia akan pastikan anak cucu Adam hidup dalam keadaan tertanggal kesabarannya. Dia akan pastikan. Dan itu adalah sumpah yang telah dia buat kepada Rabbul Alamin. Apa akan terjadi kalau kita tak sabar ikhwan? Kalau kita tak sabar, sekurang-kurangnya 3 benda akan jadi pada kita. Cuba kita perhati tengok. Tak sabar itu, 3 benda akan jadi pada kita. Sebenarnya banyaklah, tetapi yang 3 itu pasti. Yang pertama apa dia ikhwan? Tumpukan masalah. Orang yang tak sabar, dia akan gandakan masalah dia dengan sikap tak sabar dia. Macam Nabi sebut pada Aisyah tadi kan, macam alaiki birifqi, lemah lembut. Bila ada masalah dia kasar. Masalah itu kurang ke bertambah? Tambah. Tumpukan masalah. Yang kedua, bila orang tak sabar, apa dia akan kena? Dia pasti akan kena putih asa. Pergi dah. Masalah aku tak boleh selesai dah. Masalah aku besar sangat. Itu akan terjadi. Dan yang ketiga, bila dia tak sabar, apa akan terjadi pada dia ikhwan? Dia akan jauh dengan Tuhan. Sebab sabar itu satu benda yang Allah perintah kita kena ada dalam ayat tadi. Ista'inu bis-sabri was-salah. Allah kata sabar itu adalah jalan minta tolong kepada Allah. Bila dia tak sabar, artinya dia terkeluar daripada hamba yang memohon pertolongan pada Allah. Maka apa akan terjadi pada dia? Dia akan jauh dan jauh dan jauh. Tutur bahasa dia, tingkah laku dia, dia akan jadi kasang, dia akan jadi galak dengan semua orang. Kesemuanya akan terjadi. Dan kalau ketiga ni terjadi ikhwan, ketiga ni boleh menjemput masalah-masalah yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala ikhwan dengan rahmat dia,
dia memberi suatu motivasi kepada hamba dia. Macam mana nak sabar? Allah turunkan ayat ni. Ayat 10 daripada surah Az-Zumar ini, Allah cerita apa yang kita dapat dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata sesungguhnya kata Allah, yuwaffas sabiruna, bahawa Allah akan menyempurnakan bagi orang yang sabar itu ajrahum, pahala mereka. Bighairi hisab, disempurnakan pahala itu dalam keadaan tanpa ada hitungan, tanpa ada kiraan. Bighairi hisab, tak putih-putih Allah bagi pahala. Maka itu adalah suatu motivasi yang besar daripada Rabbul Alamin untuk menggalakkan kita sabar. Ikhwan, kata penulis, dia kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, tidak ditimbang dan tidak ditakar untuk mereka, tetapi dicedokkan untuk mereka. Imam Al-Auza'i kata maksud ayat ni, Allah bagi pahala tanpa hisap, Allah bukan timbang nak bagi pahala ke mereka. Allah bukan buat ukuran, tapi Allah cedok dengan penuh limpahan bagi pada mereka. Allah bagi syurga dengan nikmatnya, dengan limpahan nikmat. Allah cedok bagi, banyak mana kita nak dapat, hanya Allah Maha mengetahui. Penulis kata, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zalika wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min, in asabatuhu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabatuhu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Urusan orang mukmin ini sangat ajib, sangat pelik, sangat mengagumkan urusan dia, sangat mengagumkan. Macam mana ikhwan? Nabi kata sesungguhnya seluruh urusan orang beriman itu yang dikatakan mengagumkan kerana seluruh urusan dia mampu mempertahankan kebaikan di dalamnya. Orang beriman ni pelik dengan orang tak beriman. Orang tak beriman ni kadang-kadang ada pahala, kadang-kadang tak ada pahala. Orang beriman ni seluruh urusan dia ada pahala dan ada kebaikan. Macam mana? Maka Nabi sebut. Nabi kata, dan hal itu tidak kecuali bagi orang beriman. Nabi kata ni, tabiat ni tak ada pada orang lain, melainkan ada pada orang beriman. Macam mana? Nabi kata, jika dia mendapat kesenangan, jika Allah bagi kepada dia sarra'u, kesenangan, keseronokan, kegembiraan, Allah bagi nikmat, Nabi kata syakara, maka dia bersyukur. Maka Nabi kata, maka itu kebaikan baginya. Orang yang bersyukur ni, apa yang tak baik? La azidannakum. Allah tambah lagi nikmat dia. Orang yang bersyukur ni, apa dia tak dapat? Emosi dia, tekanan darah dia, ilusi dia, pikiran dia, hati perut dia, dada dia, jantung dia, kesemuanya mutmainnah, tenang. Pahala berlipat-lipat ganda. Apa yang tak baik? Nabi kata, jika dia mendapat kesusahan, maka dia sabar. Maka itu kebaikan bagi dia. Kalau Allah bagilah dia susah, orang beriman ni susah, darra, sesuatu yang buat kita jadi mudarat. Darra. Tu Nabi Allah Ayub kata, inni masyadur darra. Saya ditimpa kemudaratan. Sakit yang Nabi Ayub rasa tu, daripada bulu rumah dia yang paling atas sampai isi dalam badan. Darra. Saya ditimpa mudarat. Sangat mudarat, sakit. Sangat susah, sangat sempit. Maka orang beriman bila dia ditimpa dengan kemerbahayaan, sabara, dia sabar. Apa Nabi kata? Sesungguhnya sabar itu cukup baik. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi ganjaran pada orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak putus-putus, disempurnakan. Kata penulis, sabar adalah menghadapi ujian dengan etika yang baik.
Sekarang penulis dia start nak kata, bila disebut sabak ni apa dia? Dia kata secara gambarannya, bila kita sebut sabak, bermakna kita mempunyai suatu etika, suatu adab, suatu perangai, iaitu kita mempunyai suatu akhlak yang baik ketika kita diuji. Tak diuji, nak mempertahankan kebaikan senang. Ketika diuji, macam mana kita nak mempertahankan tutur kata kita? Macam mana kita nak melihat rahmat Tuhan? Jangan dikira bahawa musibah itu hanya berkenaan dengan perkara-perkara besar sahaja, seperti kematian dan penceraian. Misalnya, bahkan setiap hal yang membuat anda sedih adalah musibah. Pernah tali sandal Umar bin Al-Khattab terputus. Maka Umar beristirja' dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Umar menyatakan semua yang tidak mengenakkanmu adalah musibah. Semua benda yang tak buat kita rasa seronok dalam bentuk perasaan, bila kita fikir-fikir tak seronok, kita renung-renung tak seronok, semua tu nama dia musibah. Maka tali kasut Sayyidina Umar tu putih pun Sayyidina Umar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta Allah tolong, sebab dia boleh berubah emosi tak sedar, ikhwan, boleh jadi bebay. Bayang orang tali kasut dia tak putih, cuma terkeluar, dia pijak tali kasut dia, apa jadi kat dia? Dia jatuh. Apa nak keluar di mulut dia? Tengok Sayyidina Umar. Jika seorang Muslim tidak sabar dan tidak mencari pahala dari musibah, maka hari-hari akan berlalu dengan musibah itu, sementara dia tidak mendapat pahala. Hari berjalan, musibah ditanggung, tapi pahala tak ada. Ini adalah suatu kerugian yang sangat dahsyat, ikhwan. Dan yang lebih besar kedudukannya dari sabar adalah redha terhadap qada dan qadar. Kita ada seorang imam bernama Imam Al-Humaidi, salah seorang daripada guru Imam Bukhari. Dia ada tulis kitab yang menarik. Dia menulis kitab Usul Sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Babnya awal dia buka dalam buku dia, iaitu bab bila ditanya kepada dia apa itu Ahlus Sunnah. Ketika dia nak menterjemahkan makna Ahlus Sunnah, dan dia nak menterjemahkan imam yang maksud iman yang dipaham di sisi Ahlus Sunnah, Imam Al-Humaidi pertama sekali dia kata, iaitu mesti kita redha dengan qada dan qadar. Kalau kita tak tahu makna qada dan qadar, apa manfaat iman? Bila kata kita beriman pada Allah, bila sebut kata kita membenarkan Allah, nak benar apa? Nak membenarkan pada urusan qada dan qadar dia. Apa yang telah dia tentukan dan ukuran daripada ketentuan dia kepada alam. Itulah iman, membenarkan Allah. Ada qada Tuhan berbentuk syar'i, ada qada Tuhan berbentuk kauniyah, syar'iyah, kauniyah. Kesemua itu kita kena imani. Jadi betul dia kata, kalau satu orang tu boleh sabar, tapi dia tak boleh redha dengan qada dan qadar. Wa qada rabbuka, dan Tuhan engkau telah mengqada'kan, menetapkan urusan kehidupan kita, dan mengkadarkan, mentakdirkan. Dia ada ukuran. Kejadian ini berlaku, ukuran dia kadar mana? Nikmat masuk kadar mana? Musibah masuk kadar mana? Panjang umur kadar mana? Sakit, dia ada kadar dia, ada had dia. Allah telah menentukan suatu ketentuan yang ada had dia. Dia bukan tak ada had. Bukan selama-lamanya kita seronok, bukan selama-lamanya kita sedih. Kena beriman tu dulu, kata Imam Al-Humaidi, baru boleh bersembang pasal iman. Kena terima tu dulu, benarkan Allah yang menentukan qada dan qadar. Maknanya ketetapan dan ketentuan Allah. Oleh kerana itu, redalah dengan qada Allah dan qadarnya. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dalam surah Taubah 51. Ayat inilah yang Imam Malik baca, Imam Ahmad bin Hanbal baca ketika dia dipukul oleh kerajaan Mu'tazilah.
dia dihukum oleh kerajaan Mu'tazilah, dia ulang baca ayat ni. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Dengan maknanya, sekali-kali tidak menimpa kami, sekali-kali tidak ada musibah pada kami, melainkan apa yang telah Tuhan tuliskan kepada kami. Bahagian yang berikut ni, barulah penulis kita, Abdul Malik Al-Qasim, nak menceritakan makna sabak, arti sabak. Maka dia kata, Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala menyatakan, perbezaan antara redha dan sabak. Apakah beza sabak, redha dengan sabak? Bahawa sabak adalah menahan diri dari amarah, meskipun kepedihan itu ada, dan ia berharap kepedihan tersebut lenyap, serta menahan anggota badan dari melakukan tindakan yang didorong oleh kesedihan tersebut. Yang ni makna sabak. Kata Imam Ibn Rajab Hanbali, sabak maksudnya menahan diri daripada tindakan dan perbuatan perkataan amarah. Apa maksud amarah? Melampiaskan kemarahan dan tak puas hati itu. Kepada siapa? Wallahu ta'ala alam, mungkin kepada Tuhan dan mungkin kepada makhluk sekeliling. Tengah dia marah, dia lempiaskan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tindakan. Dia tak tahan tindakan amarah dalam diri dia. Jadi sabak, bahasa Melayu kata kita, sabak bahasa Arab. Sabar, dalam kamus dia kata al-habsu, maksud dia menahan. Habas, biasa dia cakap penjara. Penjara itu habas. Maksud dia kita bendung. Bendung apa? Bendung suatu tindakan yang menampakkan kita tak puas hati dengan kepedihan yang kita tanggung, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan. Ada yang lebih dalam lagi. Dia kata, sampai pada peringkat kesempurnaan sabak itu ialah perkataan-perkataan kinayah itu pun dipelihara. Kinayah maksud dia apa? Dia tak bercakap direct, tapi dia sebut satu kalimah macam tak puas hati. Tapi nak kata tak puas hati sungguh tak, tapi mempunyai kemiripan macam tak puas hati. Kinayah, kecenderungan ayat dia itu macam nak pergi macam tak puas hati. Itu pun dihabas, supaya dia memiliki makna sabak yang sempurna. Sementara redha adalah lapang dada dengan qada ketentuan Allah, dan tidak berharap kepedihan itu hilang meskipun dia merasakannya. Akan tetapi, keredaan meringankannya dengan apa yang mengembirakan hati, berupa keyakinan dan ma'rifahnya. Ma'rifah artinya pengenalan dia kepada Tuhan dan ganjaran-ganjaran Tuhan terhadap apa yang berlaku pada dia. Jika keredaan itu kuat, maka ia menghilangkan rasa pedih itu secara keseluruhannya. Ini kata Imam Ibn Rajab Hanbali, beza di antara sabak dengan redha. Artinya makam redha dalam sabak itu lebih tinggi. Betul lah ikhwan kata Hujatul Islam, apabila sabak dicampur dengan syukur, dicampur dengan redha, maka sudah tidak ada tingkatan yang boleh potong mereka. Jiwa kita lagi naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Perasaan kita lagi lah salik menuju Tuhan. Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan, seandainya dunia ini bukan negeri ujian, nescaya di sana tidak ada penyakit dan kesusahan. Dan nescaya kehidupan di dunia tidak menyempitkan para nabi dan orang-orang pilihan. Kalaulah dunia ni bukan tempat ujian, maka tak akan ada seorang nabi pun susah. Sebab antara para nabi dengan kita, Allah lebih sayang mereka. Kesayangan Allah pada mereka tu nampak. Orang yang paling Allah sayang pun tengoklah. Tapi kerana dunia ni memang tempat yang macam ni. Nabi Adam alaihi salam menghadapi ujian sehingga pergi dari dunia ini. Itu dia lah ikhwan, Nabi Adam sampai keluar daripada dunia dengan ujian. Hari paling sedih untuk Nabi Adam, hari anak dia mati. Oh ya Allah, kita baca sejarah Ibn Kathir cerita. Nabi Adam sedih anak dia mati. Sebab apa? Sebab yang membunuh anak dia adalah anak dia.
Dan bila dia nak mati, Imam Ibn Katsir cerita macam mana suasana Nabi Adam mati, macam mana keadaan Hawa. Sangat menyedihkan. Daripada hari pertama musuh kepada Adam ganggu dia sampailah hari dia tinggal dunia. Tak habis-habis musibah demi musibah. Inilah dunia, tempat yang cukup hina dan keji. Nabi Nuh alaihi salam menangis selama 300 tahun. Dia menangis terhadap umat yang menolak dakwah, dan dia menangis kerana anak dia mati, tidak menerima dakwah tauhid. Kalau dunia ni mulia, Allah tak akan benarkan setitik air mata dia berjatuh. Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi api dan diuji agar menyembelih anaknya. Tengok, semua ni melibatkan perasaan, kepedihan, kesulitan, kegusaran. Nabi Yaqub alaihi salam menangis hingga hilang penglihatannya. Punya rindu dia dekat Nabi Yusuf. Rindu sangat-sangat. Anak-anak dia bagi tahu, kata adik dimakan serigala. Quran bagi tahu dia bawa baju Nabi Yusuf ada darah. Yalah, Nabi Yaqub pun tak tahu darah apa. Habis tengok ada darah. Tapi Quran kata darah tu darah bohong. Darah binatang, bukan darah Yusuf. Dia pun buat lakonan lagu tu. Dia pun terlupa ayah dia pun ni seorang Nabi dan Rasul. Takkanlah Allah akan mendiamkan diri. Tengok-tengok darah dekat di baju. Yalah, zaman DNA pun tak ada, ikhwan. Macam mana nak tahu? Allah bagi tahu. Darah bohong ni, darah palsu. Yalah. Tapi Nabi Yaqub tengok hari kehilangan Yusuf. Lebih-lebih daripada awal lagi cerita. Yusuf mimpi tengok bulan, matahari, bintang sujud dekat dia. Dan Nabi Yaqub habaq kepada anak dia, jangan cerita mimpi ni dekat adik-beradik yang lain. Hilang anak dia. Lepas tu anak-anak yang kata hilang ni pula, hak ramai-ramai ni pula bersumpah. Takkan ayah nak marah pada kami kot. Sampai mata dia tak nampak. Dahsyat. Nabi Musa menghadapi Firaun dan menghadapi ujian daripada kaumnya. Nabi Isa tidak memiliki tempat berteduh kecuali dataran dalam kehidupan yang sempit. Nabi Isa ni punya susah dalam dunia ni, ikhwan. Dia tak ada bumbung rumah, dia tak ada lantai rumah. Nabi Isa tak ada rumah. Punya dengan dakwah ni, orang tu hambat dia, orang tu tolak dia, sampai dia tak ada buat rumah. Dia tidak ada bumbung rumah, dia tak ada lantai rumah. Apakah bumbung rumah dia? Langit. Apakah lantai rumah dia? Tanah yang terhampang. Kalaulah dunia ni mulia, takkanlah Allah nak biar kekasih dia sebegitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kefakiran dan pembunuhan pamannya Hamzah, padahal dia adalah kerabat yang paling dicintai dan kaumnya meninggalkannya. Jadi kita baca dalam riwayat Muslim, Aisyah pernah tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, dalam hidup Rasulullah ni, apakah benda yang paling Rasulullah hadapi dalam keadaan cukup dahsyat? Cukup dahsyat. Benda tu sampai berbekas di hati, benda tu sampai bawa dalam ingatan. Tengok Husin Haikal. Dia kata, cuba renung elok-elok. Nabi jawab bagaimana? Renung elok-elok. Bagi orang yang nak belajar sirah ni, kita tak terlepaslah daripada membaca buku Husin Haikal. Sebab dia punya aturan susunan sirah itu sangat menarik. Berbeza dengan penulis lain. Dia pun tidak meletakkan bab-bab yang khusus. Bab dalam sirah ni dia berceramuk. Kita nak kena susun. Tapi Husin Haikal ni dia disusun cantik. Walaupun kita ada campurlah riwayat yang dhaif dan tak dhaif, tapi cara disusun bab tu kita mudah faham apa erti sirah. Dia kata, cuba dengar jawapan Nabi untuk mengetahui makna dakwah, makna ujian, makna kepedihan, makna kehidupan, makna kekuatan. Nabi kata, tidak ada hari yang paling pedih dalam hidup aku melainkan hari umat menolak dakwah aku. Nabi kata, aku berjalan sampai aku, daripada pagi aku berjalan sampai aku tak sedar ke malam ke mana aku ada.
Sampai malaikat lah bagi tahu Muhammad, hang jalan jauh dah ni. Dia hidup sebagai orang miskin. Dia melihat kerabat-kerabat dia yang membela dia dibunuh, dihina. Namun itulah dunia. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang pensyair. Ini pensyair Arab kata, mereka dicipta dalam penderitaan, namun mereka dibersihkan dari segala kekotoran. Dahsyat ikhwan, mereka dicipta di dalam penderitaan, namun derita itu membersihkan mereka dari kekotoran. Kita dicipta kita hidup dengan musibah. Adakah musibah itu mencuci kehidupan kita? Penulis kata sabar di sini tidak sebatas ketabahan menghadapi musibah dan menahan pedihnya, tetapi juga bersabar untuk mengatasinya, memulihkan kembali urusan tersebut. Ada kalanya kesabaran dalam mengatasinya adalah berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah. Ada kalanya kesabaran dalam menghadapinya adalah dengan mendidik dan mempergauli mereka dengan baik. Dan ada kalanya suami kembali istiqamah dan seterusnya. Ikhwan, banyaklah cara yang kita boleh lihat bagaimana kita nak kembalikan urusan sabar. Itulah kata para ulama, bila mereka ditimpa musibah, mereka suka keluar dakwah. Kerana bila mereka bercakap agama itu merawat musibah diri mereka. Mereka baca balik Al-Quran, mereka cerita balik sirah Nabi, mereka merawat luka mereka, musibah mereka. Ada masa sabar dalam hidup ni, kita rawat dengan apa ya kawan? Kita rawat dengan kita pergi dengar kuliah agama. Kita bukan dengan berzikir, bukan dengan baca Quran, pergi dengar kuliah agama. Dalam kita duduk kuliah agama tu, dua benda akan terjadi pada kita. Satu, Allah merawat roh kita dalam bentuk sakinah, maghfirah, ganjaran, fadilat kita dapat duduk majlis ta'lim. Kedua, kita akan dapat rawatan dalam bentuk hikmah-hikmah yang guru sedang bercakap itu sampai pada kita. Satu antara dua ni akan ada. Ataupun kalau orang yang bercakap agama itu sendiri dalam musibah, dengan dia bercakap, itu adalah rawatan untuk dia. Kadang-kadang dia kata, sabar itu macam mana kita dapat? Dengan kita bergaul dengan manusia. Kita akan lihat ada orang lebih dahsyat daripada kita. Maka janganlah bila kita ditimpa musibah, kita membawa diri, menyembunyi ke sana, menyembunyi ke sini. Kerana kadang-kadang dalam bercampur dengan orang, itu rawatan untuk kita. Dan kadang-kadang dia kata apa? Rawatan untuk sabar ni apa dia? Istiqamah. Macam dia bagi contoh, ada kalanya suami kembali istiqamah. Rumah tangga tak ni bercakap, tak pernah dapat perkataan yang baik, tak pernah dapat kesatuan fikiran dengan anak, tak dapat duduk sekali dengan serabut, rumah tangga jadi serabut. Kadang-kadang macam mana nak merawat itu? Merawat itu ialah dengan istiqamah balik kita dengan Tuhan. Start daripada ambil wuduk balik, tengok semayang kita balik, tengok dalam rumah tangga kita ada balik, istiqamah kita. Istiqamah kita balik kepada Allah. Lepas itu kita ada baca satu hadis kan, bila sahabat jumpa kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong sebut pada saya satu perkataan yang saya tak perlu ambil dah daripada orang lain perkataan itu. Tolong ya Rasulullah. Dengan Rasulullah cakap satu perkataan, saya tak payah jumpa siapa dah untuk ambil nasihat. Apa Nabi kata kat dia? Nabi kata, katalah amantu billah summa istaqim. Sebutlah dengan hati dan mulut, aku beriman pada Allah. Dan Nabi kata, istiqamahlah atas kalimah itu. Kadang-kadang istiqamah itulah sebagai perawat kepada musibah kita. Rawatan pada musibah. Kalau kita pergi jumpa doktor, doktor boleh bagi pil, doktor boleh bagi kapsul, boleh bagi ubat ayak ke, ubat apa. Tapi doktor tak boleh merawat jiwa. Ya, rawatan jiwa itu kadang-kadang dengan istiqamah. Macam mana kita nak tahu benda ni semua ikhwan? Kita kena duduk dalam majlis para ulama. Duduk dalam majlis warasatul anbiya, majlis orang-orang salih. Kita akan diberitahu dari masa ke semasa. Jadi penulis dia bukan berhajat nak cerita apa makna sabar A sampai Z, cuma dia nak bagi tahu kaedah yang ketiga dalam merawat
kehidupan kita ialah bekalkan diri kita dengan sabar. Nanti masa ke semasa kita carilah kelebihan sabar itu apa dia, ikhwan. Maka dia kata yang keempat yang perlu ada dalam hidup kita, saya kata terutamanya orang wanita, ialah baik sangka, husnuzon. Nanti dia akan cerita baik sangka itu apakah yang dia maksud dengan baik sangka. Baik sangka kita dengan Allah dan baik sangka sama-sama kita. Ya, ini semua ikhwan bekal untuk hidup, baik laki-laki baik perempuan. Tapi saya lebih mengutamakan kepada wanita kerana kuliah Sabtu malam minggu kita untuk para wanita. Jadi ini adalah pelajaran penting sebagai bekal kita dalam hidup ini, ikhwan. Dan kita bersyukur pada Allah, kita jumpa tulisan-tulisan macam ni, dia boleh membantu kita sedikit sebanyak. Lepas kita letak benda ni semua kepada isteri kita, anak-anak kita, kemudian mereka nak terbang sejauh mana dalam dunia ni, mereka terbanglah. Tapi selagi kita belum isi benda ni dalam hati perut mereka, kita takut sayap mereka itu tak kuat nak kepak. Mereka boleh jatuh tengah-tengah duk terbang di angkasa. Dan bila mereka jatuh tu, mereka susah nak bangkit. Ibarat burung yang terbang, dengan kepak dia yang tak kuat, dia jatuh tengah laut. Macam mana dia nak bangkit balik? Dengan paruh dia, sayap dia basah, dia nak kepak balik, nak terbang balik naik di atas, makan masanya lama, ikhwan. Jadi anak-anak kita, sementara dia masih sekolah, sementara dia masih duduk dengan kita, yang ini adalah benda-benda yang mustahak kita sampaikan kepada dia sebelum dia keluar daripada kehidupan kita. Dia akan ada kehidupan dia sendiri. Besok dia dah kerja, dia dah berumah tangga, dia akan ada hidup dia sendiri. Dia tak memerlukan kita seperti mana kita memerlukan dia. Dia ada kehidupan dia. Banyak benda dah dia tak rojok dengan kita. Kita je duk perhati dia daripada jauh. Ketika itu kita akan tengok bekal yang kita bagi kepada dia cukup tak cukup. Dibimbangi kalau sesuatu terjadi pada dia, kita menyesal kerana kita merasakan kita tak sempurna mendidik dia. Maka tulisan-tulisan macam ni, ikhwan, dia membantu fikiran kita, emosi kita. InsyaAllah, ikhwan, pada Sabtu depan kita akan sambung lagi yang keempat. Banyak, ikhwan, 40 dah baru keempat. Dah jangan takut, saya pun tak cadang nak habis buku ni pun. Nak baca sikit-sikit. Sikit-sikit. Sekali satu, 40 dah, ikhwan. 40 siri lagi dah. Untuk melihat ini. InsyaAllah, ikhwan, semoga diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu pagi dan petang ini kau akan dapati merekalah manusia yang paling luas dadanya dan paling sempurna keyakinannya. Kau akan lihat benda itu. Kata Imam Qurtubi, dia kata, fabakhin kam lahu min al-ajri wad-darajati al-ula 'inda Allah 'azza wa jalla bihadha al-yaqin wa hassin nafsaka bil azkar as-sabah iqra'ha walakin iqra'ha biqira'at al-muta'ammal. Imam Qurtubi kata, apa dia kata? Dia kata sungguh menakjubkan, beruntung. Bakhin kam lahu min al-ajr wa darajatil ula, betapa banyak ketinggian yang Allah beri dan derajat yang tinggi yang kita akan raih dengan pahala besar dalam zikir pagi dan petang ini di sisi Allah. Dengan keyakinan ini, dia kata, wa hassin nafsaka bil azkaris sabah. Apa itu? Bentenglah diri engkau, lindunglah diri engkau dengan zikir pagi dan petang. Iqra'ha, bacalah zikir ini, kata Muhammad Amin Syanqiti. Walakin, akan tetapi dia kata, iqra'ha, bacalah zikir ini macam mana? Biqira'atal muta'ammal, dengan baca dengan penuh penghayatan, bawa hati kita dalam setiap kalimat. Kau akan mendapati betapa yang sempit ada keluasan. Kerana ini bukan sebarang zikir, dia datang daripada Nabi SAW. Subhanallah, ikhwan. Maka kita kongsi malam ni dua pengalaman orang, satu imam,
Qurtubi, satu imam Muhammad Amin Syanqiti ataupun Muhammad apa? Imam apa? Mukhtar Syanqiti. Jadi ikhwan, bacalah zikir pagi dan petang. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Minggu sudah kita dah ajak kaedah baca, alhamdulillah, boleh baca. Minggu ni kita lihat apa ulama sebut. Nanti minggu yang akan datang kita akan lihat pula erti yang ada dalam kalimah tu. Dia membawa kita kepada kekuatan jiwa. Bila kita baca kita syok, kita seronok. Tinggalkan yang lain. Untuk dapat zuk ini tinggalkan yang lain. Tinggalkan. Tumpu. Sampai satu masa Imam Qurtubi kata Allah hantar apa mai tegak dia? Kala jengking. Kena baru dia sedar, oi. Aku tak baca zikir. Pasal Nabi kata siapa yang baca zikir pagi dan petang tidak ada mudarat untuk dia. Dia hisnu, dia adalah benteng. Gangguan setan, orang kena murung, murung panggil apa? Depres. Dia boleh sedih tak ada pasal. Dia tak ada pasal. Kira pergi ke doktor duk makan ubat apa itu? Ubat tenang tu, bagi tenang, relax. Boleh pergi sebulan, 2 bulan. Ikhwan, bacalah zikir pagi petang. Lama mana hidup nak makan ubat ni? Orang kecil manis, cuba baca ni. Apa tu habaq ke doktor? Saya tak makan dah ubat, saya baca ni. Agak-agak doktor cakap kata apa? Patutlah kecil manis yang tinggi. Ya, kita baca. Pakanlah ubat kecil manis. Baca zikir ni. Supaya jiwa kita tenang. Mudarat tak lekatlah hidup kita. Ghaflah kita banyak, ikhwan. Ghaflah. Jadi kalau ustaz berhenti kuliah lambat, ghaflah, baca zikir pagi petang. Buka baca depan dia. Dia ni baca zakat. Ustaz tu berhenti lah sorry. Nak baca zikir. Boleh Syekh? Kita kekalkan baca zikir pagi dan petang insya-Allah. Semoga Allah berkati kita semua. Barakallahu fikum. Macam mana tadi? Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala maha mengetahui. Soalan berkenaan dengan orang yang masuk korban, larangan potong kuku, larangan potong rambut, larangan potong kuku. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini ada hadis dalam riwayat Muslim, hadis daripada Ummu Salamah. Hadis daripada Ummu Salamah dalam riwayat Muslim, Nabi menyebut tentang siapa yang bercita-cita nak melakukan korban. Maka Nabi kata, eloklah bila masuk 1 Zulhijjah, dia tak usah cukur rambut, potong kuku, ni semua kan. Biar kalau janggut dia panjang, biar. Sampai bila? Sampai pagi sembelihan dia disembelih. Jadi kita start sembelih bila? 10 Zulhijjah. So dia tengoklah sembelihan dia tu bila. Kalau sembelih 10 Zulhijjah, pukul 11 pagi. So dah habis dah. Bismillah. Binatang tu rebah. Maka dia barulah dia pergi cukur. Jadi bermakna 10 hari lah. 1 Zulhijjah. Jadi kita kena tunggulah kerajaan dia umum 1 Zulhijjah tu jatuh bila. Esok kita tengok anak bulan kan. Kita tengoklah esok dia tihabak bila 1 Zulhijjah. Bukan kita fikir sendiri, dia kira. Jadi katalah besok 1 Zulhijjah, malam ni kita ada lah, pergilah kedai gunting rambut siap. Dia bermula subuh tu lah, subuh 1 Zulhijjah tu. Kita bukan dengan yang wajib, ini dianjurkan sebab berdasarkan hadis Ummu Salamah dalam riwayat Muslim. Jadi kita jaga diri kita. Kita tak habaq kata saya buat korban, tapi apa yang ada pada diri kita orang tahu. Kita seorang daripada orang yang berkorban. Sunnah aja lah gitu. Jadi malam ni kalau kita rasa besok 1 Zulhijjah, kita potonglah kuku siap-siap, cukurlah ni semua hari-hari kita. Semua jaga-jaga, elok kemas-kemaskan sikit. So 10 hari tu masuk subuh 1 Zulhijjah. Terus biar. Dia berduri sikit biar. Subhanallah, ini adalah sunnah. Sunnah yang ditinggalkan orang pun tak tahu. Imam Nawawi ingatkan balik benda ni dalam Riyadhus Salihin. Dia bangkitkan balik supaya orang jangan lupa. Dan 1 Zulhijjah itu sampailah hari tasyrik, Nabi menyebut adalah hari yang sangat mulia.
maka kita disuruh lipat gandakan ibadat. Dan ada ulama menganjurkan kita puasa. 1 Zulhijjah tu boleh puasa, 2 boleh puasa, sampai 9 hari boleh puasa. Sampai hari apa? Hari Arafah itu kita boleh puasa 9 hari turut-turut. Kalau tak mau, ambil lah dalam tempoh seminggu tu Isnin Khamis. Lepas tu ambil puasa Arafah. Perbanyakkan puasa, kerana puasa itu ibadat amal soleh. Sedekah, tilawatul Quran, tegakkan sunnah Nabi dalam bentuk cukup-cukup. Ni kita dalam rumah kita, satu korban kita buat, kita jaga, anak kita jaga, isteri kita jaga, tak usahlah cukup-cukup. Bila masuk satu, bila binatang kita disembelih, barulah kita balik. Andai kata dalam tempoh tu kita tercukup, maka tidaklah ada denda apa-apa. Kena sujud sahwi ke, ataupun kena pergi bayar apa-apa, tak ada. Cuma dia anggap tak tegak sunnah. Ya Abang Yatim. Macam mana? Masya Allah. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Abang Yatim, Abang Yatim kata, kalau puasa kita dalam tempoh 10 hari pertama ni dalam Zulhijjah, terkena Isnin, terkena Khamis, kita dapat pahala double tak? Ya, An-Nawawi kata pahala double. Sebab apa? Satu, kerana bulan tu dihampak dengan Zulhijjah. Yang kedua, jatuh pula hari Isnin, Nabi puasa. Jatuh pula hari Khamis, hari yang dituntut puasa. Dan jatuh pula hari tu hari Arafah. 3 kali kita dapat. Subhanallah. Jadi dapat, alhamdulillah, pahalanya besar. Nabi kata satu orang yang pergi medan jihad, balik mai, Nabi kata tak boleh potong lagi pahala orangnya buat amal soleh 10 hari ni. Kata Nawawi, sebenarnya dia sampai 11, 12, 13 hari tasyrik. 13 tu dia kira 10 mengikut kiraan dia. Disebut sampai kita puasa sampai 9. Tapi 10 tu masuk, 11 tu masuk, 12 tu masuk, 13 masuk. Walaupun tak puasa, kerana itu diharamkan puasa, tapi kita dikira puasa sepanjang itu. Alhamdulillah. Kalau mampu puasalah sampai 9 hari. Tapi kalau tak mampu, ambillah hari mampu, Isnin, Khamis dan hari Arafah. Kita puasa. Kita puasa hari Arafah macam mana? Ikut tempat kita lah. Tempat kita istihad 9 Zulhijjah tu bila. Jangan pergi tengok Saudi. Nanti bila tengok Saudi, dia jadi double cross. Kita kata saya nak puasa Arafah ikut Saudi, dia akan jadi double cross. Tak boleh. Kita ikut tempat kita. 9 bila? 9 tempat kita puasa. Alhamdulillah. Boleh Abang Yatim? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad wal